mendekati Tuhannya. Mendekati Tuhan dengan arti mencapai makrifat terhadapnya, memperoleh keyakinan yang tinggi terhadapnya, bahkan menyelami rahsia-rahsia keagungan, sifat-sifat kemuliaan dan keagungan serta keindahan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ungkapan ahli tasawuf, mereka selalu menggunakan perkataan hadrat Allah berkait dengan kalam hikmat yang dinyatakan oleh Syekh bahawa cahaya petunjuk itulah yang menjadi keenderaan bagi hati dan segala cabang dan tingkatannya itu untuk memasuki hadrat Allah. Apa erti hadrat Allah? Inilah yang perlu dijelaskan, supaya jangan orang menyangka bahawa Tuhan itu ada tempatnya, ada ruang sehingga boleh dimasuki. Ini hanyalah gaya bahasa simbolik saja. Hadrat Allah ada makna-makna yang tertentu yang perlu difahami dan perlu dijelaskan untuk mengelak kekeliruan faham, supaya jangan orang seperti yang saya sebut tadi menyangka bahawa Tuhan itu ada ruang dan tempat tertentu yang hati kita boleh masuk ke tempat itu. Jangan ke situ fahamnya. Jadi yang dikehendaki dengan hadrat, hadrat dalam bahasa kita hadir, berdepan. Itu bahasa. Perkataan itu dengan makna hadir dan berdepan. Sebab itu apabila seseorang imam mengendalikan tahlil, selalunya didahulukan ila hadratin Nabi, seolahnya dihadiahkan ke hadrat Nabi. Itu maksudnya. Jadi perkataan hadrat ini adalah dengan arti kehadiran, dengan arti boleh juga dengan makna berdepan, yakni satu keadaan yang dikira dekat. Hadir, berdepan. Semua perkataan-perkataan ini menunjukkan dekat. Jadi apa makna hadrat Allah kalau begitu? Hadrat Allah, pertama sekali perlu kita fahami, Allah itu dikenali menerusi beberapa sudut. Adapun zatnya, maka tidak dapat dicapai oleh sesiapa pun. Hakikat sebenar zat Allah tidak dapat diungkapkan oleh sesiapa pun, tidak dapat dicapai oleh sesiapa pun. Zat yang sifatnya laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang seumpamanya, yang serupa dengan Allah. Jadi itulah hakikat zat Allah. Berarti makrifat zat mengenal bahawa Allah Ta'ala itu zat yang tidak dapat dicapai hakikatnya. Itu makna mengenal zat secara fahamnya. Berarti orang yang mengenal zat Allah, orang yang tahu bahawa hakikat zat Tuhan itu tidak dapat dicapai hakikatnya. Tidak ada tempat baginya, tidak ada rupa bentuk baginya, tidak ada ukuran baginya, tidak mampu diselami oleh sesiapa pun di dunia ini. Cuma seperti yang sudah saya jelaskan, bahawa menjadi kurnia Allah di akhirat nanti sebagai satu kurnia daripada Allah, Allah akan memberikan nikmat yang terbesar kepada mukmin, tidak yang lain. Kepada mukmin, nikmat yang terbesar iaitu dapat melihat zat Allah yang maha suci. Jadi ini hanya terjadi di akhirat nanti. Di dunia ini ulama khilaf, ulama berbeza pandangan.
Sebahagian mereka menyatakan tidak ada seorang pun, walaupun Nabi. Namun ada pendapat juga yang menyatakan satu-satunya manusia yang sudah pun memperolehi martabat itu di dunia ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya. Jadi bila berkait dengan Allah itu dari aspek zatnya, itulah yang perlu kita fahami. Zat yang laisa kamitslihi syai', zat yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Bagi orang yang mempelajari Usuluddin, menerusi pengajian sifat 20, pasti menjadi keyakinan bahawa Allah itu bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sifat 20 ini adalah merupakan gagasan yang direngkaskan, yang dipadatkan, yang diformulasikan menjadi sifat 20, hasil daripada ajaran-ajaran yang diterima daripada tokoh-tokoh ulama sejak dari dulu, diformulasikan dalam bentuk sifat 20. Gagasan yang ringkas, yang padat, yang tepat, yang diistimbat, yang diambil dari dalil-dalil yang kukuh. Itu sebenarnya sifat 20. Lalu salah satu daripada yang disimpulkan di dalam sifat 20 ini adalah Allah itu bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah itu bersalahan, tidak sama dengan segala makhluknya. Jadi inilah sebenarnya hakikat ma'rifat zat. Mengenal zat dengan arti zat yang tidak dapat dikenali hakikatnya. Kenal. Maka sebab itulah terkenal di dalam ungkapan ahli Usuluddin. Dalam ungkapan ahli Usuluddin, al-ajzu anil idrak tidak mampu nak mengenal. Kenallah tu. Itu ungkapan ahli Usuluddin. Bila manusia sudah tahqiq bahawa hakikat sebenar zat Allah tidak mampu dicapai, dia kenallah tu. Dia kenal secara Usuluddin. Adapun ungkapan ahli tasawuf sama juga, gaya bahasa berbeza. Yaitu ungkapan seperti yang diungkapkan oleh ahli tasawuf, asdaqu kalimatin fit tauhid kalimatu Abi Bakr. Kalimat yang paling benar tentang ketauhidan adalah kalimat yang pernah diucapkan oleh Abu Bakar. Kalimat apa? Subhana man lam yaj'alid dalil ila ma'rifatihi illa al-ajza an ma'rifatih. Maha suci Tuhan yang tidak memberikan laluan untuk orang mengenali hakikat zatnya, kecuali tidak mampu, ketidakmampuan untuk mengenali hakikat sebenar zat Tuhan. Kalimat yang pernah diungkapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan itu menurut ahli tasawuf kalimat yang paling benar yang diungkapkan tentang hakikat tauhid, yaitu ketauhidan yang tertinggi dalam dunia tasawuf. Bila manusia mencapai hakikat, mengenali secara zauq, secara pengalaman kerohaniannya, bahawa tidak ditemui laluan untuk orang mengenal, mencapai hakikat sebenar zat Allah. Kalau dalam bahasa kenabian terungkap di dalam hadis Nabi ketika Nabi mengucapkan subhanaka la uhsi sana'an alaika, maha suci engkau ya Allah, aku tidak dapat menyanjung engkau dengan sebenar-benar sanjungan. Yang kita rasakan, yang kita fahami tentang kehebatan Tuhan bila melihat alam ini hanya sebahagian daripada tajallinya saja, hanya sebahagian daripada kenyataannya saja yang kita rasakan bila melihat lautan yang luas. Tergambar, terasa keluasan ilmunya tentang kodratnya yang tidak ada batasan. Bila melihat semua ini, melihat keanehan, lalu teringat kepada ilmunya, keluasan ilmunya, kesempurnaan sifatnya, itu hanya satu juzuk daripada kenyataannya.
Sedangkan hakikat sebenar kehebatan Tuhan tidak terjangkau oleh sesiapa pun. Inilah yang perlu kita fahami tentang ma'rifatul zat. Sebab itu orang nak menyelami dunia tasawuf perlu memahami ilmu ini, supaya bila dia membaca kitab-kitab ahli tasawuf, dia tahu huraian ini mengenai apa, yang ini pula tentang apa. Kalau dia tidak dapat membezakan perkara ini, inilah yang menjadikan timbulnya ajaran yang sesat, sehingga timbulnya hulul, timbulnya ittihad, timbulnya iaitu pegangan bahawa Tuhan itu menjelma dalam diri manusia, atau manusia itu sudah bersatu menjadi Tuhannya. Semua ini adalah ajaran-ajaran sesat yang tidak disebut oleh seorang ahli tasawuf pun. Kenapa terjadi demikian? Kerana tidak memahami disiplin ilmu yang saya katakan tadi. Jadi pertama sekali, sebelum saya jelaskan, nak jelaskan hadrat aja, hadrat Allah, tapi kena faham situ. Kalau tidak orang mikir lain. Kita nak jelas satu benda tapi kena lekak jauh sikit. Sebab apa? Jalannya berliku-liku. Jadi pertama sekali, Tuhan itu tentang zatnya demikianlah, tidak mampu dicapai oleh sesiapa, tidak dapat dikenali hakikatnya. Adapun yang dapat dikenali tentang Tuhan itu dikenali sebagai ma'rifatus sifat dalam istilah Al-Ghazali. Al-Ghazali membahagikan ma'rifat kepada dua: ma'rifatus zat seperti yang saya terangkan tadi, dan ma'rifatus sifat, mengenal sifat-sifat Tuhan. Dimensi inilah yang dapat difahami, yang dapat ditaakulkan, yang dapat difikirkan, yang dapat dirasakan, yang dapat dicapai oleh kerohanian manusia. Sudut ini, sudut mengenal sifat-sifatnya, bukan hakikat zatnya. Itulah yang kita kenali melalui sifat kudrat, iradat, yang dapat kita faham, yang dapat kita mengerti, yang dapat kita rasakan, yang dapat kita faham kalau kita belajar makrifat dengan jalan Usuluddin, yang dapat kita rasakan kalau kita menyelaminya secara tasawuf. Tapi semua itu adalah dari sudut ma'rifatus sifat, mengenal sifat-sifat Allah, bukan hakikat zatnya. Jadi bila ahli tasawuf menyebut dalam karya mereka, aku terlalu dekat dengan Tuhan, tidak ada jarak dengannya, dan bahasa-bahasa yang seumpama dengannya, fahamilah bahawa ungkapan-ungkapan itu adalah menjelaskan tentang zauq, iaitu ma'rifatus sifat, bukan ma'rifat hakikat zatnya. Jadi tadi balik kepada asal, Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih membahagikan ma'rifat kepada dua: ma'rifatus zat dan ma'rifatus sifat. At-Tusi, ulama ahli tasawuf yang terkenal, pengarang yang banyak berkarya dalam karya-karya sufi, Sirajuddin At-Tusi, karya terkenalnya Al-Luma, dia membahagikan dalam bentuk pembahagian yang agak lain sikit, tapi maknanya sama dengan Al-Ghazali. Dia guna istilah lain. At-Tusi mendahului Al-Ghazali. Ma'rifatul haq dan ma'rifatul haqiqah, atau diterbalikkan, ma'rifatul haqiqah wa ma'rifatul haq. Ma'rifatul haqiqah mengenal hakikat sebenar zat Allah. Yang ini sama dengan apa yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai ma'rifatul zat, zat yang laisa kamitslihi syai', tidak dapat dicapai hakikatnya, tidak dapat diselami hakikatnya. Jadi At-Tusi menggunakan istilah ini sama dengan Al-Ghazali. Saya sebutnya bukan benda nak kabarnya bahawa jangan-jangan orang kata mu ni reka ilmu. Bila hak pelik-pelik sikit ni, hak yang melibatkan dasar-dasar ni, saya kena sebut rujukan lah. Takut orang kata saya ni reka. Dia kabar nak cari yang pergi tengok kitab Al-Ghazali, tengok kitab At-Tusi, tengok ada tak. Kalau bab yang tidak melibatkan dasar-dasar kesimpulan ilmu tu, kita tak payah rujukan sangatlah. Begitu. Jadi istilah itu dipakai. Dan yang kedua digunakan istilah ma'rifatul haq, mengenal kebenaran Allah.
Yang ini sama dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Ghazali sebagai ma'rifatus sifat, mengenal sifat-sifat Allah. Sama. Jadi nak kabarnya, sekalipun istilah lain, ilmunya serupa. Disiplin ilmunya, kesimpulan ilmunya serupa. Demikianlah. Kalau inilah yang disebut oleh tokoh-tokoh besar dari kalangan sufi, dari kalangan ulama usuluddin, maka ulama-ulama hak kecil sikit, hak kediang-kediang pun serupa tu jugalah. Samalah. Jadi bila sebut hadrat Allah, dia melibatkan perkara-perkara ini. Hadratul zat, hadrat zat, hadrat sifat, dan cabang-cabang daripadanya, yaitu hadrat al-asma dan hadrat al-af'al. Jadi hadrat zat sudah dijelaskan, zat Tuhan yang tidak menyerupai sesuatu. Hadrat sifat, kita tahu sifat-sifat Allah, seperti sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Hadrat al-asma seperti yang ada pada al-asma'ul husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Muhi, Al-Mumit, dan sebagainya. Hadrat al-af'al, la hawla wa la quwata illa billah. Jadi inilah yang dikatakan hadrat-hadrat Allah. Hadrat zatnya, hadrat sifatnya, hadrat asma'nya, hadrat af'alnya. Dinamakan hadrat nisbah kepada jelira di hati. Bila seseorang itu teringat salah satu di antara hadrat-hadrat tadi, dan ingatannya kuat sehingga melupakan yang lain, dikatakan orang itu sedang memasuki hadrat itu. Bila hatinya bertawajuh kepada zat Allah yang tidak menyerupai sesuatu, sehingga dia terasa tidak dapat dicapai hakikat keagungannya, sehingga peringkat itu dalam dunia tasawuf disebut sebagai tahayyur, kebingungan, tercengang kehebatan Allah, sehingga tidak ada taranya, tidak ada batasannya, kehebatan yang tidak mampu dicapai oleh sesiapa pun. Dikala itu orang itu dikatakan berada pada hadrat zat. Dikala hati sedang bertawajuh dan ingat kepada salah satu di antara sifat-sifatnya, kudratnya, bila teringat kepada keluasan kudratnya, meliputi segala-galanya, sehingga dirasakan seluruh juzuk tubuh badan zahir batinnya tertaluk, terangkum di dalam lautan kudrat Allah. Dirasakan itu, melupakan dirinya, bahkan melupakan yang lain. Orang ini dikatakan sedang memasuki hadrat sifat Allah. Itu hadrat-hadrat. Hadir hati, bukan masuk lorong ni, masuk celah tu, masuk ni. Macam-macam ya. Imajinasi manusia ni macam-macam. Masuk lorong masa lah, lorong inilah, macam-macam lorongnya reka. Tidak seperti itu. Bila manusia melihat kepada af'al Allah, hatinya bertawajuh dan ingat kuat kepada perbuatan Allah, sehingga dia lihat tidak bergerak satu gerakan kecuali dengan izin Allah, sehingga dia lihat semua pun bergerak, terus hatinya bertawajuh kepada gerak dari Allah hakikatnya, sehingga melupakan ikhtiar, pilihan dan usaha-usaha manusia, usaha makhluk, terlepas, hilang dari pandangannya, kerana asyik melihat kepada hakiki empunya segala perbuatan itu. Orang itu dikatakan berada pada hadrat af'al Allah. Jadi jelaslah sekarang bahawa yang menjadikan hati dapat mencapai hakikat itu apabila mendapat nur yang dijelaskan oleh Syekh seperti seumpama keenderaan bagi hati, yang dengannya hati dapat memasuki hadrat-hadrat Allah seperti yang saya jelaskan tadi. Nak kabarnya hati tak akan sampai ke tahap ingat melupakan yang lain kalau tidak ada kenderaan ni. Jadi kalau tidak ada nur ini, hati tidak akan mencapai darjah ingat seperti itu. Jadi itulah yang nak dijelaskan.
Dan inilah yang sebenarnya kesemuanya itu menjelaskan tentang kehadiran hati manusia dalam hubungan dan ingatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Sebab itu kemuncak ingatan mereka ini, ingatan ahli sufi ini, mereka sampai ke tahap melupakan yang lain. Tapi ada pula orang pesan lagi. Dia kata ni ambil dari agama lain ni. Kebetulan dia baca kitab perbandingan agama. Ada, dalam satu agama ada istilah nirvana. Nirvana ni makna lupa orang lain. Habis lupa. Lalu dikaitkan, ahli sufi ni tiru agama lain. Gitu pula dah. Pendek akal. Kita ni kadang-kadang, apakah semata-mata kerana ada persamaan cukup untuk kita mengatakan hak ni tiru hak ni, hak ni tiru hak ni? Belum cukup untuk mengatakan demikian. Banyak persamaan antara agama-agama besar dunia ini. Bukan saja antara Islam dengan Masih dengan Yahudi, bahkan agama lain, banyak persamaan. Dan ada perbezaannya, tapi banyak persamaan. Apakah kerana persamaan-persamaan ini mewajarkan kita untuk mengatakan Islam mencebok dari agama lain? Islam ada tempat ibadah, agama lain pun ada tempat ibadah. Cuma pattern buat lain sikit. Ni kubah lain, ni kubah lain. Apakah cukup dan wajar untuk kita katakan Islam ini datang terkemudian sikit dari segi zaman kronologi masanya? Apakah dengan ini kita mengatakan Islam dia tiru tradisi orang lain buat rumah ibadah? Amal berpuasa diamalkan oleh orang Islam, diamalkan juga oleh penganut-penganut agama lain. Apakah ini mewajarkan kita untuk mengatakan kita mencebok dari agama lain? Tapi ada gaya memikir pasal itu lah ni. Sebenarnya gaya memikir orang yang buruk sangka, tidak berhidup. Jadi benda-benda sama dia kait selalu, dia sapu selalu. Tu je sebenarnya. Apa? Jadi persamaan-persamaan ini hampir-hampir tidak dapat dielakkan. Kadang-kadang pakai bersebeh pun dia kata tiru agama lain. Pelik sungguh. Padahal Belanda jual sebeh Mekah. Berkata ayung sekali, seberkah ambil 10 riyal. 10 riyal je. Seberkah. Macam-macam pasang, kokal lah, dok kokal lah ada belaka. Biar ada orang ni tiru agama ni. Memanglah setengah agama ada pakai, besar lagi kena molek, sotif satu-satu sebeh ni. Dia hanyalah alat untuk membilang. Alat untuk membilang. Abu Hurairah bertasbih 1000 kali sehari menurut satu laporan. Baik, nak kira ke mana? Orang nak tanya saya, nak kira ke mana? Ni, nak pakai kaki tangan? Bukan. Nak suruh boleh 1000 ni? Kaki kanan, kaki tangan. Capur dengan rambut pula. Sipur. Nak suruh boleh jumlah 1000. Sebab itu ulama mengatakan, tak apalah, ia lagi lain sikit, tak apalah. Kalau kita nak berzikir jumlah 10, 20, 30, pakai jari lebih utama. Tapi kalau kita berhasrat berzikir, terutama zikir-zikir khusus sampai 1000, 2000, maka alat tertentu itu diharuskan digunakan. Diharuskan. Nak kabarnya tu je alat membilang. Tapi yang anehnya, ada sekelompok orang gaya berfikir dari tamadun mana kita tak tahu. Dia kata ni cebok dari agama lain. Gitu pula dah. Jadi demikianlah maksud hadrat Allah. Memasuki hadrat Allah. Hadrat dengan arti hadir hati. Bukan menunjukkan mana-mana tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.